Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Sarah Binti Haji Muhammad Hussein, bernombor matriks A165906. Hari ini saya akan membincangkan tajuk kajian saya iaitu hubungan antara tahap tekanan, tahap kebimbangan dan tingkah laku mencederakan diri dalam kalangan mahasiswa kerja sosial di FSSK UKM. Kajian saya ini dijalankan di bawah penyeliaan Dr. Muhammad Suhaimi bin Muhammad. Saya teruskan dengan pengenalan. Pengenalan, mahasiswa merupakan satu kelompok pelajar yang berada di peringkat tertinggi dalam sistem pendidikan formal sesebuah negara. Namun, kita tidak dapat nafikan bahawa pelajar sering terdedah kepada masalah mental, khususnya mahasiswa universiti. Tekanan akibat daripada kebimbangan yang melampau mampu membuatkan pelajar cenderung untuk mencederakan diri. Baiklah, berikut merupakan penyataan masalah dan jurang penyelidikan yang terdapat di dalam kajian ini. Terdapat beberapa penyataan masalah dan juga jurang penyelidikan yang dinyatakan oleh penyelidik. Seterusnya adalah persoalan dan objektif kajian. Berikut merupakan persoalan dan objektif kajian yang dinyatakan oleh penyelidik dalam kajian ini. Kesemuanya terdapat 4 persoalan kajian dan juga 4 objektif kajian. Seterusnya adalah kepentingan dan skop kajian. Berikut merupakan kepentingan kajian dan skop kajian yang terdapat di dalam kajian ini. Beberapa kepentingan kajian dinyatakan dan juga skop kajian telah dinyatakan. Seterusnya adalah definisi konseptual dan operasional. Berikut merupakan definisi konseptual dan operasional kajian yang dinyatakan oleh penyelidik berdasarkan 3 pembeli ubah iaitu tekanan, kebimbangan dan tingkah laku mencederakan diri. Seterusnya adalah surutan literatur. Berikut merupakan surutan literatur yang telah didapati berdasarkan kajian lepas oleh penyelidik, iaitu berdasarkan 3 pemberi ubah, tekanan mahasiswa, tahap kebimbangan dan juga tingkah laku mencederakan diri. Seterusnya adalah teori-teori yang digunakan pakai di dalam kajian ini, iaitu teori behaviorism B.F. Skinner 1971, teori psikoanalitik Sigmund Freud 1970 dan teori kawalan sosial Travis Rishi 1969. Seterusnya adalah hipotesis kajian. Berikut merupakan hipotesis kajian yang telah dinyatakan berdasarkan kajian lepas. Seterusnya adalah kerangka konseptual kajian. Berikut merupakan kerangka konseptual kajian berdasarkan 3 pembeli ubah yang telah dinyatakan oleh penyelidik, iaitu tekanan, tahap kebimbangan dan tingkah laku mencederakan diri. Seterusnya adalah metodologi kajian. Metodologi kajian ini adalah berdasarkan survei melalui pengagihan borang soal selidik untuk memungut data. Terdapat 3 bahagian instrumen yang digunakan dalam kajian ini, iaitu demografi responden, ujian DAS 21 dan ujian pemikiran NSSI. Populasi kajian ini adalah mahasiswa FSSK UKM dan sampel kajian ini adalah pelajar mahasiswa kerja sosial tahun 1, 2 dan 3 seramai 100 orang pelajar. Analisis kajian ini analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis deskriptif dan juga analisis inferensi, iaitu korelasi Pearson. Saya teruskan dengan dapatan kajian dan perbincangan. Hasil dapatan kajian yang didapati dari hasil daripada kajian ini adalah terdapat 100 orang responden yang telah dipilih di dalam kajian ini, iaitu pelajar kerja sosial tahun 1, 2, 3. Terdapat 73 orang pelajar lelaki dan 27 orang pelajar perempuan yang berumur lingkungan 19 hingga 34 tahun. Majoriti pelajar menginap di Kolej Dato' On dan majoriti pelajar merupakan pelajar bangsa Melayu dan beragama Islam serta berasal dari Selangor. Keputusan analisis deskriptif menunjukkan tahap tekanan pelajar adalah rendah sebanyak 43%, tahap kebimbangan adalah rendah juga sebanyak 43%, kecenderungan tingkah laku mencederakan diri juga 83% pelajar tidak pernah melakukan sebarang tingkah laku mencederakan diri. Keputusan analisis inferensi juga menunjukkan bahawa 2 hipotesis ditolak dan salah satu hipotesis diterima melalui kajian ini. Seterusnya adalah implikasi, cadangan dan limitasi kajian. Berikut merupakan implikasi kajian dan cadangan kajian yang telah dinyatakan oleh penyelidik. Implikasi kajian terbahagi kepada 3, iaitu implikasi kepada pelajar, institusi dan bidang kerja sosial. Limitasi kajian. Terdapat beberapa limitasi kajian yang dinyatakan oleh penyelidik, iaitu pengkaji sukar untuk mencari sumber-sumber kajian melalui kajian lalu tentang tingkah laku mencederakan diri di Malaysia. Responden kajian juga kurang memahami tentang item-item dalam borang soal selidik. Malah, pengkaji juga sukar untuk menganalisis data kajian di dalam sistem SPSS kerana kurang pengetahuan. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.